Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada barisan kaki tangan ataupun tim Rania. Alhamdulillah dengan izin Allah kita bertemu pada pagi ini. Tadi ada seorang sahabat bertanya pada saya, apakah tajuk yang nak dibincangkan pada hari ini? Tajuk saya mudah sahaja, iaitu tiga perkara asas. Sebelum kita bincangkan tiga perkara asas tu, saya ada sediakan sedikit borang kecil sahaja untuk puan-puan ataupun tuan-tuan isi. Sila isikan. Inilah perbincangan kita pada hari ini. Sekarang kita nak bincangkan. Kalau boleh semua makanan dalam peti ais tu, daripada freezer sampai ke bawah sekali. Kalau boleh ingat jenama memang bagus. Kalau boleh ingat kuantiti pun bagus juga. Bayangkan pagi tadi buka peti ais daripada atas sampai bawah. Sayur tulis juga? Tulis apa sahaja yang ada dalam peti ais tu. Ini simpan saya tak minta pun. Kita tengok sendiri saja. Dah kan? Patutnya banyak lagi tapi saya kata 17 cukup lah. Okey? Alhamdulillah. Ada tak yang dah tulis yang dia boleh ingat semua dalam peti ais tu? Daripada freezer sampai bawah? Boleh? Alhamdulillah. Ada lagi? Tak banyak. Tengah-tengah. Tak banyak. Saya pun tak banyak. Dalam peti ais saya ada salmon 2 potong, sayur 2-3 helai, susu. Itu saja. Lepas nak saya satu. Ada lagi yang ingat sampai habis? Tak sampai 17. Tak sampai 17. Baik. Agak-agak je lah kalau saya tanya soalan isi peti ais, saya tulis pula 3 perkara ni, apa yang kita nak bincang hari ni?
salah satu. Benda yang hari-hari kita tengok, ingat tak? Okey, hampir. Lelaki ada 2 orang je. Lelaki dah lambat sikit bagi jawapan. Dia jawapan dia konkret kan? Malu lagi Malu. Malu. Okey, baik. Cuba kita tengok balik semalam katalah satu situasi kan, seorang suami ataupun seorang, katalah bukan suami kita masa kecil, mak kita masak ikan goreng, lepas tu kita tak nak makan ikan goreng tu, mungkin tak sedap ataupun mungkin kita dah bosan sangat makan ikan goreng. Tugas kita masa tu apa dia? Makan. Di sebalik ikan goreng tu ada seorang manusia yang susah, iaitu mak kita yang masak, betul? Bila nak goreng ikan, kena defrost. Lepas defrost, kena siang. Lepas tu kena kunyitkan. Kemudian kena masak dan hidang. Maknanya ada satu masa yang agak panjang digunakan. Susah. Tugas kita cuma makan, tapi tak nak makan. Mak tadi tu, dia susah. Tapi ada lebih susah lagi, iaitu peniaga ikan tu. Mereka kena buka pasar pagi-pagi kan, daripada pukul mungkin 3 pagi ataupun 4 pagi, tunggu lori sampai bawa ikan, kemudian jual ikan tu, orang tawar, orang menawar dan sebagainya, barulah dia dapat jual ikan tu. Dan orang pasar tu, dia susah. Tapi ada lebih susah lagi, iaitu driver yang bawa tu. Dia kena bawa daripada tepi pantai sampai mungkin dekat pasar Borong KL ataupun kat dalam Tesco, jauh. Dan itulah saja pendapatannya. Dan sesusah-susah driver tu, yang paling susah ialah nelayan. Sebab dia kena turun laut kan. Kalau ikan tadi tu, ikan laut dalam ni nelayan turun biasanya paling sekejap, setahu saya seminggu lah, ataupun 2 minggu ataupun sebulan. Pergi laut, semayang atas bot kan, dengan baju yang dia bawa sahaja, buang air pun atas bot juga dan sebagainya, semata-mata untuk bawa ikan tu. Dan ikan tu melalui satu proses yang sangat panjang untuk sampai depan kita. Tiba-tiba kita makan. Macam mana tu? Proses yang bernilai saya rasa beribu-ribu ringgit. Bayar nelayan, harga bot, harga tenaga dan sebagainya, transportation, logistik, pasar, sewa tapak, teksi mak kita pergi belikan. Tugas kita hanya makan saja. Tiba-tiba kita refuse. Allahu Akbar. Jadi ikan tu bernilai. Walaupun kita beli dia seekor RM2 katalah, tapi nilai dia besar, nilai dia. Dan ikan tu tanpa kita sedari salah satu daripada jutaan ikan dalam laut yang Allah Ta'ala dah pilih dalam kita. Kan banyak kan? Laut ni besar sangat, laut ni besar. Allah dah tentukan seekor daripada ikan tu, dia akan naik lalu proses tadi sampailah depan kita. Sampai kat kita, kita makan. Sebab itulah dalam utusan Malaysia 30 hari bulan 7 2013, boleh carilah apa laporan dia. Dia kata bahagian pengurusan sisa pekerjaan, sampah makanan banyak ke sikit? 15,000 tan sehari. Makanan sahaja tau, ataupun 15 juta kilo sehari. Sisa makanan ada 15 juta kilo daripada rakyat seramai 27 juta orang. Sangat banyak makanan terbuang. Tujuan saya suruh tulis tadi, kadang-kadang kita pun tak ingat apa yang kita beli. Betul? Kita terkulat-kulat nak tulis, tak boleh nak ingat apa dalam peti ais. Dan saya pasti kalau setiap minggu mungkin kalau kita kemas peti ais, mesti ada barang kita kena buang sebab lama sangat. Itu contoh ikan yang saya bagi. Belum sayur lagi, belum ayam lagi, yang mana Allah Ta'ala telah susun rezeki ni. Prosesnya sangat banyak. Kita hanya keluarkan duit sedikit untuk beli sampai masa kita buang. Bukan saya nak kata kita lukakan perasaan Tuhan. Tidak, Tuhan bukan begitu. Tapi ada sifat-sifat yang kurang baik pada kita. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, saya memang amalkan, saya beli lauk setiap hari. Saya lah. Sebab di rumah saya kedai sebelah tu saja. Hari tu saya nak masak, hari tu saya beli. Dan freezer tu hanyalah simpanan kalau tak sempat masak hari tu. Dan memang kalau tahu rumah saya kosong tak saya, kecil je. Sebab saya takut kalau saya telah mengkhianati rezeki-rezeki yang Allah Ta'ala bagi pada saya.
Kerana setiap ringgit yang saya dapat, kan, saya buat kerja apa pun akan disoal kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betul yang mulia? 3 perkara ini adalah 3 perkara yang kita kena buat untuk menjadi orang yang efisien di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Buka Quran, buka hadis, inilah 3 perkara yang kita betul-betul kena buat. Ada tak belajar pasal iblis? Macam mana iblis bekerja? Dia punya SOP dia ataupun dia punya MO dia. Dia kacau kita macam mana? At the basic level, at the most basic level, iblis akan mengganggu priority. Dia akan mengganggu priority. Kita akan kucak-kacir. Kita akan buat benda yang tak penting dan meninggalkan benda yang penting. Most basic level, itu paling basic. Saya kena, orang yang lain pun kena, orang yang tak tahu agama sangat pun kena. Iblis akan kucak-kacirkan priority. Contoh yang paling mudah, ya, solat. Kita biasanya, bukan kita lah, orang lain, dia betul-betul nak sangat buat solat sunat duha dan sebagainya, tapi solat fardu dia tak pernah betul. Soalan kedua saya selepas soalan ini, pernahkah tuan-tuan dan perempuan mengaudit bacaan Al-Fatihah? Kalau pernah, bagus. Pernah audit, jumpa seorang auditor, orang yang layak lah, yang pakar Quran. Tuan, tolong dengar bacaan saya, bagi saya markah. Belum pernah kan? Belum pernah. Bukan tak pernah, belum pernah. Tolonglah pernah. Kerana satu hari nanti memang akan diaudit oleh Allah Ta'ala sendiri. Jadi sebelum jumpa real auditor, kan kita ada audit dalam luaran kan. Saya pernah bekerja di universiti dulu. Memang sebelum MPC datang, kita akan betul-betul mempersembahkan terbaik kepada internal auditor, supaya bila external datang, dia kata bagus, alhamdulillah, mesti saya dapat 5 star, unit 10. Kita tak pernah jumpa internal auditor, kawan-kawan kita sendiri yang pakar Quran, baca depan dia, sebut satu persatu sampai betul. Dan kalau setuju, setuju, kalau tak, tak. Ramai daripada kita menggunakan skema semayang yang kita belajar masa sekolah rendah, tak pernah pun diupdate. Tak pernah pun kita jumpa seorang pakar ataupun kita hadir kursus-kursus profesional solat yang akan audit seorang-seorang satu persatu, betul ataupun tidak. Jadi saya sendiri pun ada banyak kelemahan. Itu contoh yang paling mudah. Kita memang banyak buat benda-benda yang tak wajib. Perempuan yang mulia, tadi saya cakap pasal nilai. Sebenarnya saya tempat nombor 3, nilai. Itu nilai ikan. Okey, umur kita ni tak panjang sebenarnya. Dan mati itu tidak disyaratkan dengan tua, betul? Memang statistik ramai yang mati ketika umur lebih pada 40. Itu statistik. Tapi ramai juga yang mati sebelum umur 40. Mungkin esok kita, mungkin lusa dan sebagainya. Masa sangat sikit. Kata ulama, dunia ini ladang. Maknanya betul-betul tempat kerja. Betul-betul tempat kerja. Dan akhirat tu dipanggil dar, kan? Kampung. Ataupun Korea, kampung, Darul Qarar. Kampung, kampung ni apa? Tempat kita balik. Maksudnya kita pulang. Sifat kampung ialah kita pulang, kita rehat, settle down. Sifat bandar ataupun tempat kerja ialah kita betul-betul pergi tempat tu kerja sampai habis masa. Ini ialah tempat kerja kita. Ini sekarang ni, sekarang tempat kerja kita. In fact, saya bercakap dengan perempuan tuan-tuan pun dah 20 minit pun umur kita habis. Ni tengah berjalan ni, umur kita tengah decrease 1 dan dia akan habis sejam lepas ni. Habis saya cakap sejam, maknanya umur tuan-tuan perempuan dan saya dah kurang sejam. Makin dekat dengan kematian, nak jumpa dengan Allah SWT. Baik, umur sedikit ni, tak banyak. Umur saya tahun ni 31. Baru lagi, mungkin perempuan tuan-tuan lebih sikit pada saya ataupun kurang sikit, lebih kurang sama dengan saya, 30 tahun. Mati tak tahu bila, tapi nanti nak balik ke akhirat, nak balik ke kampung akhirat, Tuhan nak tanya semua. Yang mana result tu, kesan dia ialah selama-lamanya. Kan dia 2 je, ada syurga, neraka. 2 je. Kalau tak pergi sini, memang pergi sini. Kalau tak pergi sini, memang pergi sini. Jangan risau. Tak ada tengah-tengah. Jangan risau. Jangan risau. Jangan kita risau pula, tak dapat masuk 2-2 macam mana kan? Tak. 2 sahaja. Kalau kita bukan ahli syurga, dah memang pasti dah kita ahli neraka. Ataupun kita memang selamat neraka, jangan risau, kita akan pasti masuk syurga. Tak ada pilihan ketiga.
Jadi bila kita tengok cermin setiap hari kan, pagi kita kena cakap diri kita, alhamdulillah hidup lagi hari ni rupa jasad yang ada roh ni, rupa jasad ada roh sekarang kan. Mungkin pagi esok dah tak ada, ataupun tengah hari kan dah jadi jasad saja, roh dah tak ada. Hari ni aku kena buat baik. Pesan seorang guru saya, mungkin tuan-tuan boleh amalkan. Dia bangun pagi tu, cuba fikir, hari ni dosa apa yang akan kita buat? Ada tak dosa kita buat setiap hari? Ada. Dan ada orang, bukan kita, dia dah plan dosa dia. Dia dah plan. Contohnya, semalam dia dah setting dengan seorang businessman. Dia akan terima bribery daripada dia. Okay, saya nak bypass you punya tender, dia bagi you 10,000. Hari ni dia dapat. So pagi tu dia tengok cermin, dia cakap depan cermin, dosa apa buat ini? Oh, menerima rasuah. Biasanya kalau itu amalan kita, kita rasa takut kot nak buat benda jahat. Malangnya kita tak pernah fikir pasal benda tu. Dan 90%, ini kajian secara rambang, okey? 90% manusia di muka bumi ini hidup secara unconscious, secara separuh sedar ataupun secara tak sedar langsung. Betul? Bangun pagi usap gigi. Kita buat apa? Cleaning the teeth or brushing the teeth? Brushing je kan? Bukan cleaning kan? Cleaning macam mana? Tengok betul-betul kena ke tidak, itu cleaning. But we just brush like this. Contoh yang paling mudah. Kita pilih baju sebab apa? Cantik. Ataupun memang unconscious, cantik lah, pakailah. Allahu Akbar. Sebenarnya hidup kita penuh dengan unconscious. Sebab tu Bapak yang mulia, saya telah membuka Quran dan hadis. Inilah 3 perkara yang betul-betul kena ada untuk mengelak kita telah tertipu dengan iblis-iblis. Kerana iblis dia memang akan mengganggu prioriti. Baik, boleh simpanlah petik ais tu. Saya harapkan balik ni perempuan bukan hafal, tetapi berfikir tentang diri kita balik. Jangan sampai ada makanan yang terbuang, maksudnya rezeki yang terbuang. Hari ni 3 perkara ini saya akan rumus, saya akan fokuskan kepada rezeki sebenarnya. Ada orang rezeki dia banyak, kan? Ada orang sikit. Saya pernah rasa rezeki banyak, saya pernah rasa rezeki sikit. Tak banyak pun. Saya rasa saya pernah merasa 20,000 sebulan dulu. Saya muda lagi tapi Allah bagi rezeki banyak. Berbelah-belah ribu lah saya dapat. Itulah lillah. Dan saya pernah susah sehingga sekarang saya mesti tengok ni. Sekarang saya tengah merasa hidup yang susah. Jadi, tapi dengan dua-dua pengalaman ini, rupa-rupanya apa yang paling penting boleh? Kebahagiaan dan berkat. Kebahagiaan dan berkat. Kita tengok kampung kita kat Kedah, orang tepi sawah tu, anak dia ramai, 8 orang, 10 orang, 10 menjadi cukup makan. Beras yang biasa tapi kenyang. Kita duit kita banyak, anak kita mungkin seorang atau berdua, tapi susah nak gembira. Betul? Anak saya alhamdulillah, kebetulan saya belajar pasal kanak-kanak dalam master saya. Jadi saya apply semua knowledge tu. Anak saya memang tak suka benda-benda ni. Dia memang tak suka, dia tak heran. Dia pun tak heran dengan TV. Saya letak depan TV, dia pusing sebab dia tak kenal TV. Dan anak saya tak kenal superhero, Spiderman tu apa, dia tak kenal. Dan kadang-kadang saya doktrinkan dia, itu syaitan. Tengok je kat, kalau dia lalu kat TV, keluar dia Spiderman, syaitan ke tidak benda tu sebenarnya? Yes, satu konsep dia seperti konsep syaitan menurut Al-Quran. Itu saya jelaskan. Jadi saya cuba melahirkan anak saya begitu. Kerana saya dilahirkan dalam keadaan keluarga yang biasa saja, tanpa master. Mak ayah kita kan tak belajar pasal kanak-kanak, mereka besarkan kita secara ikut-ikutan orang-orang terdahulu. Jadi saya telah mendapat kesannya ketika saya kecil, saya ada banyak kecelaruan identiti. Kecelaruan personality. Nak test nanti. Nanti saya bawa ujian, saya bagi kat perempuan, isi borang tu, tengok kita ni siapa sebenarnya. Kita boleh ukur diri kita sebenarnya. Jadi saya belajar, ya Allah, aku banyaknya salah. Patutlah A, patutlah B, patutlah C. Kerana jadi saya tak nak benda tu berlaku pada anak saya. Saya belajar, memang niat kerana Allah Ta'ala saya belajar benda tu. Dan saya nak bina satu generasi yang baru, yang clear. Memang anak saya, alhamdulillah setakat ni berbeza. Dia tak heran pasal benda-benda ni semua. Jadi saya berjaya dari keluarga saya berhentikan. Sebab saya kena buat ini 3 ni. Dah kahwin semua kan? Belum. Bagus lah, banyak-banyak belum kahwin. Tuntutan Allah yang pertama ialah menyempurnakan yang wajib. Apa yang wajib bagi
5 perkara kan. Mengucap 2 kalimah syahadah, solat, puasa, zakat, haji. Baik, saya rasa nombor 1 settle, nombor 2 pun settle, nombor 3 zakat okey puasa okey, puasa okey, zakat okey zakat okey, alhamdulillah. Haji. Apa kata Allah tentang haji? Bagi mereka yang Siapakah yang mampu pergi haji? Orang yang itu maksudnya kalau bagi pilihan, Okey. kadang kalau kita ada peluang untuk pergi waktu usia yang sihat, muda, baik pergi waktu awal. Saya dah daftar haji dah. Nama saya dah ada, sudah settle. Saya pergi haji insya-Allah 2027. Lagi beberapa tahun. Baik. Apa maksud mampu? Satu jawapan yang baik, tapi ada jawapan yang lebih tepat lagi. Mampu di sisi Allah betul, tapi dia lebih menjurus kepada harta atau perbelanjaan. Saya tak dapat nak cakap macam mana. Saya takut melihat beberapa manusia, bukan perempuan orang lain, yang sebenarnya telah mampu lama dah untuk pergi haji, tetapi mereka tidak pergi haji kerana meninggalkan yang wajib dan tidak bertindak mengikut sunnah dan tidak mengetahui nilai. Contoh, sejak dia bekerja, kan, 5 kali tukar model telefon. Satu telefon mungkin RM2,000, mungkin RM1,000. 5 kali tukar, RM10,000. Orang tadi wajib dah pergi haji. Dan dia berdosa besar sebab dia telah berbelanja tanpa pergi haji. Hidup kita ni, kita kena ambil yang perlu dulu. Nak mewah, telefon satu kemewahan kan, ni basic. Ya, maksudnya kalau iPhone dia dah mewah dah. Buat telefon ni asasnya adalah bercakap, teks, mungkin WhatsApp 10-an. So ambil lah telefon yang 300-400 atau 500. That's it, itu saja. Bila dia lebih daripada itu sudah melebihi keperluan. Dan itu yang kena tanya oleh Allah SWT. Yang perlu ni Tuhan tak tanya sangat, dah ada kan. Tapi bila dia lebih sifat pada yang diperlukan, maka ia akan ditanya oleh Allah SWT. Saya salah seorang orangnya. Itu saya kata tadi, saya pernah mewah RM20,000. Masa tu saya tak daftar haji. Tapi bila saya sedar, seorang guru ingatkan saya, mampu itu ialah mampu dari segi ekonomi. First kali, cuba flashback ekonomi kita ke belakang. Dah berapa ribu kita membazir. Bagi orang yang mat kereta, mungkin dia tukar sport rim, dia beli body kit dan sebagainya. Kata sebagian ulama', makan mewah pun dikira oleh Allah SWT. Sebab hidup kita untuk survive saja. So kita makan apa yang perlu saja. Bermewah dalam makanan pun juga, yang lebihan itu sebenarnya sepatutnya pergi kepada haji. Boleh saya simpulkan bahawa kita boleh bermewah selepas selesai haji. Pergi haji dulu, balik tu nak tukar telefon ke, nak beli apa, belilah, kerana telah selesai kelima-lima rukun Islam. Jadi perempuan tuan muda belum kena lagi masalah tu. Yang saya jumpa ini orang-orang yang dah berumur, mungkin 40-an. Mereka tak perasan pun. Mereka tukar kereta dah 3 kali, 4 kali, kan? Tukar telefon cash, berkali-kali tukar telefon. Bila dijumlahkan, ya Allah ya Tuhanku, memang lebih daripada 10,000. Dan dia tak rasa pun, kerana syaitan telah mengganggu keutamaan. Tak apa, mampu, belum mampu lagi. Sedangkan dia telah mampu lama dah. Hebat syaitan. Saya dah terkena dah. Perempuan mungkin belum terkena lagi, saya dah terkena dah. Saya cepat-cepat minta kepada Allah Ta'ala, bantu aku rezeki yang baru yang aku boleh letak kat situ. Alhamdulillah. Sekarang tunggu masa. Dan saya berdoa kepada Allah, kalau lambat sangat rezeki lebih ke, saya pergi ke package lah. Tapi dah cukup dah. Masukkan dalam tabung haji tu dah cukup dah. Ataupun paling kurang masukkan sebanyak RM1,300, kan? Daftar haji, nak dapat giliran. Okey, kalau hari daftar tahu berapa pergi? Kalau hari daftar, bila giliran tuan-tuan? 2079 kan? 2079. Hidup tak lagi masa tu. Saya beruntung, saya rasa bertuah kerana zaman saya daftar tu sempat lagi saya dapat pada umur yang okey lah. Dan kalau saya terlambat daftar, hari ni ke esok ke, memang saya akan pergi pada tahun 2079. Agak mustahil dan memang mustahil untuk saya pergi. Sebab saya lahir 84. Takkan saya hidup 100 tahun kan? Jadi saya bersyukur pada Allah dan perempuan yang mulia, tolong revise balik sama-sama ekonomi kita. Kalau pernah terlebih tu minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini juga azam
Perbelanjaan kita mesti disalurkan untuk memenuhi rukun Islam yang kelima, itu haji. Sebab apa? Bila tak buat benda tu, ataupun azam pun tak ada, memang harta-harta inilah yang akan Allah tanya nanti pada hari kiamat. Nak jawab macam mana? Allah bagi. Apa ikan, cerita ikan tadi kita tak ingat apa yang Allah bagi semalam. Tak ingat. Kita minta lagi hari ni, Allah bagi hari ni. Esok kita lupa yang apa hari ni. Dan begitulah seterusnya. Maknanya begitu lemahnya iman kita. Bukan kita lah, saya lah, dengan Allah SWT. Saya cuba baca kisah-kisah Nabi yang terdahulu, antaranya Nabi Ibrahim AS, seorang Rasul yang sangat terkenal kerana tidak menyimpan makanan di rumah. Jangan buat macam dia, tak. Tapi betapa kuatnya dia punya iman dia, kan? Hari ni lah, esok-esok. Itu Nabi, kita manusia ada tanggungjawab. Tapi itu sifat seorang Nabi. Tak boleh buat serta apa. Gaji kita bulanan kan. Maka saya cuma nak berkempen lah sekecil-kecilan. Cubalah kita pendek-pendekkan beli makanan itu. Maksudnya beli sekadar yang perlu saja. Kerana bermewah dalam makanan juga, kemewahan itu sepatutnya pergi kepada rukun Islam yang kelima, untuk haji. Saya takut sebab nanti saya akan mati. Okey, baik. Rukun yang mulia itu yang wajib. 5 yang wajib. Yang harus banyak tak? Yang mana banyak? Harus ke wajib? Harus. Pakai baju ni harus, pakai ni semua harus. Nak makan bawah ni semua harus. Maknanya Allah Ta'ala memang baik. Buat apa-apa pun dalam urusan agama, semua perkara ialah haram kecuali ada dalil yang menunjukkan dia mesti dibuat. Dalam perkara biasa selain ibadah, semua benda ialah harus kecuali ada dalil yang menunjukkan dia haram. Selagi tak ada dalil yang kata dia haram, semua harus. Maknanya sangat banyak perkara harus kat dunia ni. Buatlah apa-apa sekalipun. Bahkan ada pula yang sunat. Dalam harus tu ada pula yang perkara yang sunat. Maknanya ya Allah, hidup kita ni bebas. Allah bagi kebebasan. Oleh itu, tengok balik satu persatu. Rukun Islam yang paling utama ialah solat. Apa yang Allah bagi pada kita dalam solat tu? Agak-agak Bercakap dengan dia. Lagi meminta-minta. Itulah tempat meminta, masuk meminta lagi. Kesihatan. Ya, kesihatan. Senam. Satu senaman secara tak langsung, satu senaman. Saya tak tahulah saya nak ambil tak, tapi salah satu bidang dalam psikologi itu dia cerita pasal transpersonal lah, benda-benda yang agak-agak dalaman sikit. Semayang ni memang satu bentuk meditasi. Dia bukan meditasi, dia seperti meditasi kerana otak kita berada pada gelombang alfa masa tu, antara 7 ke 11 hertz kalau tak silap. Sangat tenang. Sebab tu kita boleh ingat barang hilang. Bukan syaitan kacau. Kita tengah semayang, kunci tu kat bawah cushion. Sebab otak kita tenang. Kenapa tak jumpa masa hilang? Kelang kabut. Maknanya masa solat tu otak kita betul-betul optimum, betul-betul pada levelnya. Tenang. Ingat ni kan, idea datang kadang-kadang sebab otak kita tenang sangat. Bila tenang, apa yang berlaku? Kita akan minta benda yang betul. Doa kita, doa yang betul. Dalam solat ni Allah bagi kita, saya tunjuk sikit. Ini yang Allah bagi tahu tau, ada yang rahsia. Kita baca surah Fatihah, betul? Berapa kali sehari baca surah Fatihah? Unconscious Okay, start from today, do everything consciously. Okay? Kena conscious tau. Berapa kali baca Fatihah sehari? Berapa rakaat sembahyang sehari? 17. Maknanya 17 kali baca Fatihah. Ni paling malas tau. Maknanya orang yang tak sembahyang sunat langsung, dia hanya sembahyang fardu sahaja, dan dia memang kedekut, dia baca Fatihah 17 kali. Apa yang Allah beritahu dalam Quran? Surah Fatihah ni ada 7 ayat, ada 25 perkataan, dan dari segi huruf ada yang kata 113, ataupun 132, ataupun 114, ataupun 120 something. Saya ambil nombor tengah-tengah, 120 huruf.
Nabi SAW dia ceritakan Allah akan bagi ganjaran Al-Quran macam mana? 101 huruf 10 pahala. Tadi tuan-tuan perempuan baca Fatihah, Allah baru sahaja bagi 1,200 cash. Ini dalam solat. Dia lain sikit. Apa yang lainnya? Sebab dalam solat, pahala membaca Al-Quran dalam solat ketika berdiri ialah banyak 20 kali ganda. Dia ada pahala khas. Baca Quran dalam solat Allah akan kali gandakan dengan 70 berbanding biasa. Berapa ni? 84,000. Rajanya Allah Akbar. 84,000. Betul? Betul. 80. Dah habis kira belum? Tak. Ada lagi satu ayat Al-Quran Allah Ta'ala kata bila kita buat baik kerana Allah Ta'ala, satu kebaikan itu akan digandakan sehingga 700 kali ganda. Belum kira? Apakah 4,000 kali 700? 5 juta 880. Allah Akbar. Berapa? 5? 588. Okey. 5 kali kosong. 58 juta. 5 juta. 58 juta. 5 juta 880. Ini pahala dibaca untuk surah Al-Fatihah. Berapa hari ni? 1 hari. Ini untuk orang yang semayang seorang. Fardu. Ni semalam ni. Ni semalam 1,200 kali dengan 70 kali ganda kan. Ni sekali baca. Betul? Semalam berapa rakaat kan? 10 kali 12. Allah Akbar. Hampir 1 bilion pahala yang Allah memang nak bagi pada orang-orang yang semayang kedekut. Mungkin tak baca surah, mungkin hanya baca Fatihah saja, tak semayang sunat, tak tambah apa-apa. Tapi Allah Ta'ala berikan dia hampir 1 bilion pahala sehari. Semalam 1 bilion tahu kita dapat. Kemarin pun 1 bilion. Malam ni lepas solat isyak genap 1 bilion. Dan berulang-ulang kali sehinggalah ke akhir hayat kita. Ini Allah Ta'ala maklumkan kepada kita. Yang dia tak beritahu banyak lagi. Fatihah untuk orang yang semayang seorang-seorang. Macam mana pula orang yang semayang jemaah? Harap 27 kali ganda. Lebih kurang dalam 25 bilion sehari. Dan ini ialah pahala orang yang semayang di Malaysia. Sebab siapa-siapa yang semayang depan Kaabah kali ganda 100,000 darjat lebih daripada orang yang semayang di luar Masjidil Haram. Sebab itulah sepatutnya kita pergi haji. Semayang dekat depan Kaabah tu, sama ada jauh ataupun dekat, tapi dalam Masjidil Haram, dalam kawasan Masjidil Haram, pahalanya ialah confirm jemaah kan. So 25 bilion kali dengan 100,000, saya tak tahu nak sebut macam mana. Sebab tu Allah kata wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu cuba nak kira nikmat Allah, memang kamu tak boleh kira. Mana boleh kira? 25 bilion kali dengan 100,000, itulah pahala untuk orang yang semayang sehari di depan Kaabah. Sehari depan Kaabah. Orang pergi haji berapa hari semayang depan Kaabah? Dikurang dalam kata 2 minggu. Ya Allah, itulah pahala yang cukup banyak. Hanya dari segi pahala bacaan Fatihah sahaja. Sujud ada pahala dia, doa ada pahala dia, zikir ada pahala dia. Banyak. Disebabkan kita ni hidup unconsciously, kita tak perasan pun inilah nikmat Allah yang bagi pada kita. Banyak sangat sebenarnya. Jadi mulai hari ini, kalau ada perbelanjaan yang kita dah rancang yang bukan berkaitan dengan haji, tolonglah kita berhentikan seketika, alihkan kepada haji.
sekurang-kurangnya kalau tak dapat pun pahala ini, kita telah lepas soalan Allah Ta'ala, kita telah berniat untuk menunaikan haji. Kerana Allah akan tanya nanti. Nampak? So yang ni memang kena tengok betul-betul. Saya tak cerita puasa lagi. Kenapa tak nampak benda ni hebat? Kerana kita salah setting kat dalam otak kita ni. Betul? Kat mana salahnya? Cara berfikir kita, kat mana salah? Kita tak nampak benda tu. Kita contoh reward. Okay. Kalau dia bentuk fizikal, so kita akan work for it. Tapi Okay. untuk benda ni, pahala tu kita tak nampak macam mana untuk pahala tu. So kita ambil it ringan. Kalau contoh Okay. kita kerja 30 jam, nanti dapat RM30. So kita buat untuk 30 jam tu, kita dapat RM30 yang kita nampak. Soalan yang satu pandangan cukup baik yang saya nak ulas. Boleh? Cuba tengok reminder saham. Apa dia buat? Tengok apa? Tengok duit ke tengok nombor? Nombor. Duit tu kat mana? Tak ada kat situ. Tak fizikal sebenarnya. Kenapa dia nak juga? Yang ni pun nombor. Tak nampak pun mana pahala tu. Sama sebenarnya. Sebab tu Allah kata ramai yang tertipu dengan dunia. Kita duk main saham main tu, duit tu depan kita ke? Tak ada, hanya nombor. Dalam akaun pun nombor. Duit tu tempat lain kan? Tapi hanya nombor-nombor saja. Tapi nombor-nombor itu boleh yakinkan kita pula. Bagi saya bodoh lah kalau saya macam tu. Saya sangat yakin dengan dunia ni. Saya sangat yakin. Saya ubah reminder, you lawan dapat 0.0. Ia juga nombor. Yang duit tu memang ada satu tempat, tapi tak sampai ke kita lagi. Kita boleh ambil tapi bukan di situ. Nombor itu boleh mempengaruhi hidup kita. Kenapa nombor-nombor ini yang pasti? Ini lebih pasti tau. Kerana dia tak ada inflasi, dia tak ada masalah, tak ada currency exchange, tak ada. Ini datang daripada Allah Ta'ala terus. Nombor tadi tu manusia punya. Memang Allah Ta'ala punya, tapi boleh dimanipulasi oleh manusia. Bila ringgit jatuh sekarang ni 20% kan daripada nilai asal, habis. Itu salah, ini salah, sedangkan ini memang takkan rugi sampai bila-bila. Kenapa nombor ini tidak menarik hati kita? Tak upah, sampai kita nak upah reminder, you tolong jaga saya punya ibadat boleh tak? Bukan tak boleh, boleh je. Bukan jaga ibadat kita, tolong monitor. Kalau saya lambat solat, tolong beritahu saya. Oh, kerana dia nampak namanya ada dekat satu tempat. Kalau lah ada kan, boleh buat apps tak banyak. Bukan pahala, statistik ibadah harian. Tak, saya selalu bagi cadangan saja. Tik 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 tik, ada satu value. Oh, sikit lah. So kita kena beat this number for tomorrow. And then beat. And then kita mati, kita akan puas. Sebab kita berlawan dengan diri kita sendiri untuk dekat dengan Allah SWT. Malangnya kita hidup unconscious. Tak, kita biar saja. Saya ulang balik, solat kita tadi, kebanyakan orang solat skema, sekolah rendah, tak pernah upgrade walaupun sekali. Bacaan Fatihah ini bacaan Fatihah yang masa kecil, tak pernah upgrade walaupun sekali. Kalau inilah kita bisnes, hancurannya, betul? Guna pattern yang 90-an, hancur, tak boleh nak compete. Begitu juga dalam kehidupan akhirat kita yang mulia. Jadi ini nombor-nombor yang pasti. Nombor dekat pasaran saham itu belum pasti lagi, sebab ada orang yang manipulate. Yang ini memang Allah Ta'ala jaga betul-betul. Dia dah beritahu dalam Quran, dalam hadis, jelas tak ada siapa-siapa boleh ganggu nombor-nombor ini. Maka saya menyeru diri saya juga dan perempuan, nombor-nombor ini semoga dia menarik hati kita untuk dekat dengan Allah SWT. Ini baru yang wajib tau. Jadi kita salah fikir dari sebab itu. Yang kedua ialah timing. Timing kita salah. Macam mana Allah Ta'ala mulakan hari orang Islam? When our day start? Maghrib. Betul? Hari bermula dengan Maghrib. Apa maknanya? We start our day with prayer. Solat dulu. Lepas tu relax sekejap. Lepas tu solat lagi. Lepas tu tidur. Subuh. Baru kerja. We should be most energetic. Sebab kita rehat dulu. Kita fikir sekarang apa? Kita bangun tidur, kita kerja dulu, lepas tu baru kita rehat. Kan lain tu. Kan lain tu. Puasa tu macam mana? Bermula dengan makan.
Maghrib 1 Ramadan. Maghrib 1 Ramadan ialah makan, bukannya puasa. Betul tak? Ramadan bermula dengan makan. Makan dulu, bukan makan semakan lah, makan. Lepas tu solat tarawih menyambut ketibaan Ramadan. Lepas tu tidur, makan lagi sekali, baru puasa. Tak sepatutnya kita kebulu, nak rehat baru kita puasa. Baiknya Allah Ta'ala design. Tapi kita telah salah fikir dah. Yang kita fikir apa? Kita bermula dengan lapar, sampai kita sanggup skip sahur sebab nak macam-macam lah kan. Lepas tu lapar, baru kita makan. Sebab itulah membazir masa Ramadan. Setting kita ialah aku telah berlapar hari ni, so aku nak makan banyak-banyak. Sedangkan berbuka tu ialah nama dia pun berbuka. Sepatutnya kita membuka hari Ramadan yang baru. Betul? Itu untuk diri saya. Kita memang dah tersilap banyak hidup kita. Jadi itulah yang Allah Ta'ala susun untuk kita sebenarnya. Puasa. Itu buat kita puasa dan banyak lagi kita masalah fikir. Maknanya Allah Ta'ala mulakan hidup kita dengan ibadah, rehat, tidur, baru bekerja. Sebab itulah orang Islam sepatutnya energetik awal, apalagi bertenaga, muka fresh. Sebab dah rehat separuh hari, lepas tu baru ni. Dan yang mulia, disebabkan ini jugalah hidup kita jadi sempurna. Saya pernah bekerja di satu tempat di industri itulah, yang mana bos saya very strict about prayer time. Semua mesyuarat mesti dihentikan sebelum azan. Dipastikan kami ada dalam sos ayam. Dan memang kami segar, kami sangat produktif masa itulah saya kerja tu. Kerana solat nombor 1, kerja nombor 2. Kerja nombor 1, tapi bila datang waktu solat, dia jatuh nombor 2 masa tu. Betul? Sepenting mana pun urusan kita, solat tetap nombor 1. Saya tanya soalan yang ketiga, 3 soalan dia, risau 3 soalan saja. Nak khusyuk senang ke susah? Pernah tak merasai pengalaman khusyuk sampai habis, daripada Allahu Akbar sampai Assalamualaikum, memang tak ada masalah? Share lah. Pernah rasa sekali ke, atau masa kecil ke, atau masa remaja ke? Tak ingat? Ada juga. Sikit-sikit ada lah Ada sikit-sikit. Kenapa agaknya? Sebab kita tak ada, kita penuh yang Sebab priority. Kalau kita bekerja di sini, contohnya di sini, kebetulan office rehat pukul 1 kan, kita susun jadual kita salah sebenarnya. Jadual harian ialah aku nak solat Zuhur kat sini, Asar kat sini, Maghrib kat sini. Celah-celah tu dunia. Itu cara susun sebenarnya. Cara kita apa dia? Kerja, solat tu macam letaklah kat mana-mana pun. Pergi shopping hujung minggu, pergi shopping hujung minggu. Apa yang kita buat? Pergilah shopping. Lepas tu bila dah pukul 2, cari surau. Orang beriman macam mana? Dia tahu nak shopping, boleh shopping, dia tahu nak shopping, dia tahu memang nak solat. Okey, solat dah rancang dengan family dah. Nak kahwin kan? Cari suami yang macam tu. Okey, hari ni kita nak pergi ayah City Mall, ada surau kat mana? Tingkat 3, tingkat bawah. Okey, kita kena solat ni. So solat tu dia punya plan, dia punya tiang-tiang dia. Yang shopping tu celah. Kalau macam tu susun hidup, tak ada masalah kehidupan. Boleh khusyuk. Kalau kita letak dunia nombor 1, solat tu celah-celah, sampai bila-bila pun tak boleh khusyuk. Percayalah, kita cuba khusyuk, dia tahan sampai dekat pertama je. Rukuk aja habis dah. Kita cuba sampai habis tak boleh khusyuk. Kerana dunia masih lagi nombor 1, solat masih nombor 2. Bila kita cuba nak kejar waktu solat, itu dah khusyuk dah sebenarnya. Sebab apa? We try to be servant. Dah rasa senang lah, terus pergi solat. Khusyuk akan datang sendiri, tak payah buat. Dia akan datang sendiri. Sama dengan asar ni, lagi setengah jam dah. Kalau dah kerja, habiskan cepat. Sebab tu solat dia jadikan orang lebih produktif. Nak asar ni, habis, pergi sembahyang. Bila kita macam tu, khusyuk akan datang sendiri. Tak perlu membayangkan kita atas titian sirat. Tak perlu tak payah bayang apa-apa, dia akan datang sendiri. Sebab yang berdiri tu siapa? Orang yang telah meninggalkan dunia sekejap. Kalau tu buat macam tu, jadi apa? Orang yang hati yang masih ada dunia, tapi cuba bayangkan atas titian sirat lah, Tuhan dekat depan, kita dekat bawah lah, maka khusyuk tu takkan datang. Melainkan syaitan yang kacau.
Syaitan ni baik, bijak Dia bagi kita khusyuk dulu 2 rakaat, dia kacau. Sebab terlampau khusyuk, kita lupa rakaat. Terlampau khusyuk, lupa rakaat. Hebatnya syaitan. Jadi memanglah nombor 1 ni cukup penting. Tak ada soalan, ni tanya je. Bukan soalan keempat. Ada berapa rukun bacaan dalam solat? Rukun yang kita baca, yang dibaca, unconscious. Yang 13 tu rukun solat. Cuma semua kan yang dia kena baca bacaan. Fatihah Satu je. satu je. Ada jawapan lain tak apa. Kita cuba cari konsensus. Fatihah. Fatihah salah satu. Salah satu maknanya ada lagi. Salat. Salah betul 2. Salah 2. Ada lagi. Oh, susun. 5 tuan-puan, 5. Pertama sekali apa? Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Dia mesti diucapkan dengan mulut, dengan suara yang kita dengar. Tak boleh bisik-bisik. Kalau bisik tak sah solat, terus batal. Dan tak boleh putus antara Allah dan Akbar. Allah putus, Akbar tak boleh putus. Dan ini diucapkan semasa berdiri. Wajib berdiri. Dia itu kan rukun kan, maknanya kena berdiri masa tu. So, satu. Yang kedua, Al-Fatihah. Yang ketiga, bacaan tahiyat. At-tahiyatul tu sampai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad tu semuanya rukun. 2 dah tu dengan selawat dah rukun dah. Maknanya tak boleh tahiyat senyap-senyap. Kena sebut dengan suara, dengar telinga sendiri. Dan akhir dengan Assalamualaikum. Mesti dengan suara. Dalam 5 ni ada satu sahaja yang ada tajwid, iaitu Al-Fatihah. Saya pernah bincang dengan ramai orang, kalau nak rush sangat, solat buat rukun saja. Itu lebih baik dan itu yang dituntut sebenarnya. Buat rukun saja. Meeting dengan menteri, tak boleh keluar lama sangat. Contoh, tinggal dia kejap, angkat tangan pergi solat, ambil semayang yang wajib, semayang aja yang wajib. Allahu Akbar. Lepas tu baca Fatihah. Lepas tu perbuatan rukuk sekejap, perbuatan i'tidal sekejap, perbuatan sujud sekejap, duduk. Tak payah betul lah. Kalau ada keadaan yang betul-betul nak cepat, itu lebih utama sebab yang wajib mesti sempurna. Berbanding dengan orang yang dikejar Alhamdulillah, habis salah. Bacaan-bacaan tadi, iaitu bacaan rukuk, bacaan sujud, itu semua bukan rukun solat. Maknanya kalau boleh buatlah. Tapi kalau keadaan mendesak yang sangat-sangat kritikal, sangat-sangat perlu kita berada di tempat yang lain, yang wajib tu kena sempurna. Yang wajib tu kena sempurna. Saya pernah semayang macam tu. Saya rasa sampai 2 minit sekejap je. Sebab semayang 3 rakaat maghrib, baca Fatihah 3 kali lah kan. Itulah saja yang saya baca, yang memerlukan tajwid. Yang lain tu Allahu Akbar. Iftitah itu sunat. Fatihah rukun. Lepas Fatihah rukuk. Kena tumaninah kan. Sekejap Allahu Akbar. Sekejap sami Allahu liman hamidah. Sekejap Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baca Fatihah. Habis Fatihah Allah sekejap saja, tapi sempurna. Berbanding dengan ambil air semayang secepat-cepatnya tapi masuk yang sunat, semayang baca tunggang langgang dengan tajuk tak ke mana, sebab nak kejar subhanallah azim, subhanallah azim. Itulah tanda-tanda ataupun kemenangan syaitan. Syaitan telah kelirukan kita. Kita dah belajar dah, Nabi dah beritahu sekian ini yang termasuk dalam hukum yang dipanggil rukun. Bacaan-bacaan itu Nabi buat tapi sebagai sunat. Allahu Akbar. Jadi mulai ibadah ini, kalau ada masalah nak ras macam mana pun, utamakan yang wajib, yang rukun solat. Ada 13. Hebatnya syaitan. Saya dah ditipu syaitan selama 30 tahun. Jadi saya ada pengalaman ditipu syaitan. Saya jumpa guru saya belajar, oh syaitan keganggu macam ni. So saya kongsikan pengalaman saya ditipu syaitan dan pengalaman saya jumpa guru bagaimana nak lawan dengan syaitan-syaitan. Memang dia takkan berhenti sampai kita nyawa kat sini. Dia akan ganggu kita sampai nyawa kat sini. Bukan sampai kita tua. Dia kacau lagi.
Apa dia kacau kita sekarang? Umur 30 20 lebih. Kacau apa? Kerja dulu Stabilize dapat anak 40 tahun taubat. Biasanya begitulah. Sekarang ni fokus pada kehidupan, bina kehidupan baik-baik, jangan risau apa-apa, sampai tua nanti barulah pergi masjid dan taubat. Itu yang berlaku sekarang kan. Orang tua tu pergi masjid. Cuma 2-3 tempat di KL ni, alhamdulillah orang muda sekarang pergi masjid, kerana mereka sedar mereka ditipu oleh syaitan. Baik, inilah pentingnya kita sekurang. Yang kedua, bertindak mengikut sunnah. Ini saya sikit lah. Sunnah ni apa sebenarnya? Apa yang Nabi buat? Betul? Nabi buat macam mana? Banyak makan. Sebenarnya kan, dalam urusan seharian Nabi sangat-sangat sederhana. Nabi semayang macam mana? Macam tadilah, biasa rukun semua buat sunat. Lepas Nabi pergi salat, Nabi semayang sunat. Lepas tu Nabi akan berborak-borak, bukan berborak kosong. Nabi akan berbincang dengan sahabat, mengajar pasal agama dan sebagainya. Itu balik rumah Nabi, tapi tak ada sampai ke malam di masjid. Di rumah, jumpa isteri, main anak-anak dia dan sebagainya. Nabi semayang fardu semua di masjid. Nabi semayang sunat kebanyakannya di rumah. Kita punya hidup ni ikut sunnah tak? Macam Nabi tak? Tak ke tak pasti? Banyak tak? Adalah banyak yang sunnah. Yang mana? Okay, bangun tidur. Nabi buat apa? Lepas buka mata. Alhamdulillah. Pertama sekali, consciously, secara sedar dia kata syukur kepada Allah Ta'ala. Masih lagi keluar. Nabi pergi dapur, Nabi basuh tangan dalam mesin kan. Sebelum Nabi ambil semayang, Nabi basuh tangan dulu dan sebagainya. Nabi ni manusia yang sangat-sangat conscious. Bila kita conscious, kita tak akan buat salah. Silap mungkin, tapi salah ni kita akan susah buat. Contoh yang paling nyata adalah mengumpat. Saya alhamdulillah, saya telah berhenti mengumpat. Saya cubalah. Alhamdulillah, saya telah cuba berhenti mengumpat. Memang nikmat hidup ni. Mengumpat best tak? Ya ke? Best. Kan? Mengumpat best. Sebab cerita pasal orang, dia real life kan. Biografi. Orang cerita, dia ni kan tadi pergi makan, siapa nampak dia dekat Alamanda tu. Seronok cerita pasal orang. Tapi saya cuba belajar tinggalkan. Sebab apa? Sebab saya belajar guru saya, nanti saya akan susah di hari kiamat. Nabi bersabda, potongan hadis tu, Nabi kata ada orang yang akan muflis di akhirat. Kau dengar hadis tu? Muflis kan? Siapa kata muflis? Muflis apa? Dia buat baik, tapi akhirnya kebaikan itu kalau hidup saya memang tak sempurna wajib, yang sunat pun saya ikut, yang ini pun saya fail, saya jumpa Allah mungkin cukup makan ataupun tak cukup. Lepas tu saya terpaksa menghadapi orang-orang yang akan menuntut daripada saya. Kepada Allah Ta'ala ni, siapa-siapa yang ada urusan dengan manusia ini, sila berurusan, datang kawan kita. Dia tahu kita ngumpat dia. Memang Allah Ta'ala bagi tahu, ni yang mengumpat aku sekian. Setiap hari kita pun nak bagilah pahala, bagi seorang kita ngumpat. Biasanya ramai 5 kali tempat kerja, kongkong 5 orang kita ngumpat. Betul? Sebab mesti ada seorang yang masalah sikit kan, yang kita nak cerita pasal dia. Datang dia pula, dia ngumpat saya setiap hari 3 tahun. Bagi habis. Betul? Dosa dia pula Allah ambil, bagi pada kita. Bagi. Sekarang dah defisit dah, tapi orang tak habis lagi kan. Orang ketiga sampai mengumpat 2 tahun tak berhenti. Apa lagi? Dosa dia bagi. Dah defisit gila dah, tapi tak selesai lagi. Orang keempat dan orang kelima dan seterusnya. Akhirnya dah tak ada apa dengan pada kita dah. Jadi
Disebabkan kita ni lemah manusia, umur tak panjang, umur pendek, otak pun tak berapa nak bijak macam orang genius, masa pun terhad. Jadilah jutawan akhirat. Ada strateginya. Kalau saya datang sini lagi, saya bincang macam mana. Tapi dia bermula dengan 3 langkah ni. Fokus pada yang wajib, fokus betul-betul audit. Tolong cari seorang guru ataupun seorang kawan yang hebat, yang maksudnya yang pakar, audit diri sendiri. Saya dah buat dah. Memang saya teruk. Saya ingat saya okey. Bila kita cari orang, baru kita tak begitu teruk. Kau dengar bacaan aku, salah. Perbuatan aku, tak betul, bengkok. Rukun tu kena betul tau. Rukun betul. Belum lagi cerita masalah lain. Hidup saya sunnah ke tidak? Sunnah Nabi SAW ialah antaranya Nabi melayan anak dengan baik. Nabi sentiasa layan anak dia. Anak saya tu, ya Allah, aku budak kan, saya punya pinggan semua yang first batch habis. Tapi gelak je lah. Wais, pecah lagi. Wais, beli second batch pinggan kan, masih ada lagi dah di rumah. Kemudian cawan first batch pun habis. Itu mak saya kata dah, kamu dah besar, beli cawan-cawan plastik sebab pecah. Kita orang nak cawan plastik tak best kan, nak juga cawan kaca tak apa lah. Dia naik kereta dengan saya, tidur kat badan. Faham tak? Saya drive, dia tidur kat badan saya. Kalau nampak bawa kereta ada orang 2 kepala tu, saya lah tu. Saya susulkan dia. Sebab saya biasa bawa kereta sebelah tangan. Memang saya daripada awal sebelah tangan, saya boleh jaga dia. Sebab saya cuba nak ikut macam cuba-cuba macam Nabi. Sebab Nabi tu semayang pun bawa cucu. Nabi semayang dia buka semayang, usia tarik naik baju. Nabi rukuk panjat belakang. Budak cucu Rasul pun panjat belakang. Memang budak. Jangan marah. So saya cubalah menjadi seorang ayah yang paling basic pun, seakan-akan Nabi SAW. Saya akhiri dengan satu peringatan untuk saya juga. Mungkin Cik Najib pernah cerita pada semua orang, nak jadi kaya macam mana? Ikut jalan orang kaya kan? Macam mana orang tu ikut, dia akan sampai satu tempat. Kalau kita ikut, sampai tempat yang sama. Sama dengan redha Allah. Ada banyak contoh. Antaranya Nabi SAW. Nabi itu memang Allah redha. Siapa lagi? Sahabat-sahabat memang Allah Ta'ala redha. Nak jumpa redha, senang aja. Ikut je. Ikut je. Sahabat ada berapa orang? Semua sekali. Yang pertama tu, pertama 4 dah kan? Yang selain tu ramai. Dia begitu tau, ramai. Tapi ambillah 2-3 orang saja. Nak ceritanya sahabat tu ada yang kaya gila, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang fakir, semua ada. So maknanya kita boleh pilih. Islam tak ajar pun nak jumpa redha Allah kena miskin, tak ada. Kalau boleh kaya lagi bagus. Jadi pilih siapa yang paling kaya. Sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf, dia lebih kaya lagi. Dia sangat kaya. Dia punya kunci dia unta kena bawa. Kaya kita, kunci kita satu bungkus kan. Kunci kereta, kunci spare. Kunci rumah, kunci spare. Dah satu bungkus. Tapi Al-Auf bin Auf ni, unta kena bawa kunci. Dia sangat kaya, tapi dia masih diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Osman pun sampai meninggal dia memang kaya. Allah redha. Maknanya ada caranya. Saya ni bukan Osman, saya ni tak apa, saya ni susah juga. Maknanya ada caranya. Ikut sahaja. Hari ni saya bincang satu saja, bangun tidur kan. Start esok bangun dengan sedap. Alhamdulillah. Kalau buka mata buka hubungan lain kan. Ya, Alhamdulillah. Another one day. Tadi guru saya pesan, dosa apa kebuainya. Kalau ada, batalkan. Kalau hari ni bakal terima rasuah, batalkan. Kalau hari ni bakal dating, batalkan. Jangan dating. Haram. Tak ada sedalil yang mengharuskan dating ni. Tak ada. Kalau hari ni bakal pergi wayang dengan ni, batalkan. Sebab itu dosa di sisi Allah SWT. Dengan cara itu, mudah-mudahan kita semakin dekat dengan Allah SWT. Saya rasa cukup sekarang itu. Dah 1 jam dah. Ada rakaman betul kan? Ada rakaman So, itulah 3 langkah yang saya kata tadi. 3 langkah asas bagaimana menjadi seorang yang efisien, yang dekat dengan Allah SWT. Simpanlah nombor ini sebagai ingatan yang kekal ke hati, iaitu kalau sembahyang berjemaah 25 bilion, kalau sembahyang seorang-seorang 1 bilion. Cukuplah nombor yang pasti, bukan nombor saham yang pasti lah. Yang pasti duitnya ada.
di akhirat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mungkin mengecikkan hati bercerita, tetapi pengalaman saya bila berhenti dan bertanya pada orang tu, dia malu. Macam ni, katalah 1, 2, 3 ni satu geng, katalah satu geng kan. Dia orang dah start dah. Orang dah start, puan datang kat dia orang tengah bercerita pasal orang lain. Terus angkat kaki pergi tempat lain, ataupun terus berpaling, ataupun terus tukar cerita. Weh, aku tengok tadi Subaru sudah keluar semua tu. Lama kelamaan manusia kan, mereka punya akan faham. Itu saya kata dia ada dalam psikologi, ada bahagian yang kita belajar pasal benda-benda yang tak sedar tapi berlaku. Macam telepatik kan. Bila kita ignore, kita lari, ataupun kita asal nak cerita je kita lari, lama-lama dua-dua ni akan faham. Itu yang berlaku pada kawan saya. Kalau dia malu tau, mereka mungkin terus mengumpat, tapi bila kita datang, dia tak mengumpat dah. Sebab dia tahu kita datang aja, dengar kita pergi. Memang kena jaga hati kawan, tetapi meninggalkan mengumpat tu wajib. Jangan risau, kalau kita cuba jaga agama, Allah akan jaga yang urusan-urusan dunia ni. Cuba dulu, jangan nasihat. Bukan saya tak bagi, nasihat tu mungkin akan menghancurkan hati kawan kan. Tinggal je, diam saja. Suruh kat sini, tak ada, geng-geng. Jangan risau, semua Nak jawab sama baik saya. Fokus kita ni. Okay, mungkin satu lagi ke sebelum saya betul-betul balik. Betul. Ya. Ya, ni nak tanya bukan lebih pada pendapat lah kan. Okey. Kami nak tanya priority lebih pada antara orang muda macam saya untuk jadi ke arah mampu untuk berkahwin atau berhaji. Yang mana lebih priority yang lebih di haji ni rukun Islam ini kan. Tapi dalam masa yang sama kahwin. Sebab jadi dalam keadaan itu adalah kena masa ke ataupun dah tak boleh nak tu kena kahwin juga tu. So macam mana lebih baik? Okey. Soalan ni mampu dia adalah salah satu dalam mampu. Dari segi keuangan tu Kau sama ya? fizikal sama. Okey, baik. Senang. Jawapan soalan yang baik. Ramai orang tanya juga, macam mana nak haji ke nak kahwin dulu? Baik. Kalau tanya saya zaman sekarang, kahwin dulu. Kerana kahwin ni termasuk perkara yang tentukan agama juga. Dia tidak mengganggu tuntutan haji dari mana. Haji tu setelah mampu, berkahwin ni urusan agama, satu urusan agama. Tuhan takkan persoalkan kenapa kita kahwin sebelum pergi haji. Itu jelas. Jadinya kenapa Kenapa? Sebab zaman sekarang berubah. Tiada lagi Imam Nawawi. Imam Nawawi ni seorang pemuda yang sibuk tulis kitab sampai tak kahwin, lepas tu mati. Saya ni sibuk kahwin sampai tak tulis kitab, balik kan. Jadi maksudnya zaman kita zaman dah berubah. Kahwin tu memang kena kahwin dulu. So berkahwin tidak mengganggu prioriti haji. Kerana bukan saudara, bukan orang lain kalau dia lambat berkahwin sebab nak utamakan haji tu, mungkin dia terzina, dia lebih berdosa dan hidupnya kurang sempurna. Maknanya ada mudarat. So lebih utama berkahwin dahulu. Lepas kahwin sepatutnya lebih senang sikit pergi haji. Sebab apa? Rezeki banyak gila, rezeki masuk rezeki. Tapi saya pesan sekali kepada saya juga, sebelum berbelanja yang bersifat kehendak, wajib dulu tolak semua dekat haji. Sekurang-kurangnya 1,300. Allah tak rasa kita suruh pergi cash tak. Ikut kita lah macam mana nak tolak sikit-sikit. Yang penting ada usaha. Baik. Soalan lelaki konkret kan? Okay. Baik. Saya rasa dah cukup sekarang tu. Kalau ada apa-apa nanti boleh WhatsApp. Nombor saya WhatsApp. Ya. Saya tak pasti adakah saya akan datang lagi. Tapi kalau saya datang lagi, saya akan menceritakan tentang secara ringkas saja satu hari hidup Nabi. Cukup. Maksudnya Nabi bangun pagi sampai Nabi tidur, dan kita buat comparison. Apakah tindakan kita sama dengan tindakan Nabi? Macam
Macam kalau perempuan Nabi kita buat apa? Macam tu lah. Rasulullah dia terus tunduk pandangan. Tunduk tu bukan macam ni. Jangan sampai perempuan tu cik hati tau. Alih saja. Mata kan bulat. Mata kan dia boleh sini-sini. Jadi kalau nampak tu di sini dah cukup. Itu contoh bagaimana tindakan Nabi. Dia tak rezeki. Tengah pertama. Allah Itu ID. Terima kasih Ustaz. Terima kasih.